Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 12 September 2023 bersama saya, Pia Nadia. Ahli MKT UMNO Isham Jalil mendakwa beberapa pemimpin parti termasuk dirinya mungkin dipecat pada minggu ini. Isham mendakwa perkembangan itu adalah kerana terdapat pemimpin UMNO yang tidak sehaluan dengan DAP. Dalam satu catatan di Facebook, Isham turut mendedahkan terdapat pemimpin UMNO pro-DAP menyuruhnya meletak jawatan. Namun tegasnya dia menolak atas sebab dipilih oleh akar umbi. Bagaimanapun, Isham menyerahkan keputusan tersebut kepada pucuk pimpinan parti tetapi menegaskan perjuangannya untuk bangsa, agama dan negara adalah ikhlas. Isham berkata demikian sebagai jawapan kepada komen seorang lagi ahli MKT UMNO, Lokman Nur Adam, yang semalam memintanya meletak jawatan. Lokman berkata Isham tidak sehaluan dengan keputusan parti untuk bekerjasama dengan DAP, yang juga parti komponen PH. Lokman juga mendakwa kenyataan dibuat Isham sering merugikan UMNO. Isham dalam kenyataannya turut menafikan dakwaan dia menggesa ahli UMNO supaya tidak mengundi DAP. Isham menjelaskan dakwaan itu disalalapor oleh media berbahasa Cina yang kemudian telah meminta maaf dan mengeluarkan penjelasan. Sementara itu, Isham berkata walaupun bersetuju UMNO membentuk kerajaan bersama DAP selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong, dia tidak bersetuju UMNO menyertai pilihan raya bersama-sama dengan DAP. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke menyifatkan gesaan supaya UMNO bertanding solo dalam pilihan raya tanpa PH dan DAP hanyalah pendapat peribadi Isham. Anthony yang juga Menteri Pengangkutan berkata cadangan daripada ahli MKT UMNO itu bukanlah pendirian rasmi parti berkenaan. UMNO Isham Jalil kata UMNO perlu tanding solo dalam pilihan raya. Itu Isham Jalil cakap lah, bukan UMNO cakap. Okay. Dia tak berwakili UMNO. Dia hanya salah seorang pemimpin saja. Tak apalah. Okay? It's an individual opinion. Semalam dalam catatan di Facebook, Isham menggesa UMNO tidak bersama PH terutamanya DAP dalam pilihan raya dan bertanding secara solo sebagai barisan nasional. Gesaan itu menurut Isham penting bagi mengembalikan semula sokongan akar umbi yang didakwanya menolak kerjasama dengan DAP. Isham juga sebelum ini dilaporkan berkata tidak pernah bersetuju bahawa UMNO perlu bertanding dalam pilihan raya bersama dengan PH. Sebaliknya, Isham menegaskan dia hanya bersetuju UMNO bergabung dengan PH untuk membentuk kerajaan perpaduan seperti dititah yang di-Pertuan Agong sebelum ini. Baik, kita ke berita seterusnya. Wakil Rakyat Tunggal Muda dalam Dun Johor, Amira Aisyah Abdul Aziz yang mewakili kawasan Puteri Wangsa diberi kata dua. Timbalan Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata Amira harus memilih sama ada menyertai amanah atau meletak jawatan sekaligus mengosongkan kerusi berkenaan. Memetik berita harian, Aminul Huda berkata, langkah demikian perlu berikutan kerusi itu adalah milik PH yang sebelum ini diberikan kepada amanah. Aminul Huda yang juga pengerusi Amanah Johor mengingatkan Amira bahawa kerusi Dun Puteri Wangsa yang didudukinya itu adalah ihsan amanah kepada muda pada PRN Johor tahun lalu. Sementara itu, Dun Johor hari ini mengumumkan tempat duduk Amira dipindahkan ke blok pengimbang berkuat kuasa serta-merta. Speaker Dun Johor Muhammad Puat Zarkashi dalam satu kenyataan berkata keputusan itu dibuat berdasarkan kenyataan media Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang secara rasmi menarik diri dari Kerajaan Perpaduan. Katanya keputusan memindahkan kedudukan kerusi Amira di Dun Johor itu juga berikutan surat pemakluman Ketua Pengimbang Dun Johor dari Blok PH Chen Kah Eng semalam. Terdahulu, Muda dilaporkan tidak lagi berada dalam Blok Pengimbang PH di Johor selepas memutuskan kerjasama dan keluar daripada gabungan politik itu. Ia susulan Syed Saddiq yang juga ahli Parlimen Muar dilaporkan secara rasmi mengumumkan keluar daripada blok kerajaan untuk menjadi pembangkang sebagai kuasa ketiga.
Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin selesai memberi keterangan kepada polis pada jam 10.25 pagi ini di Pejabat Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, di Jalan Sentral Kuala Lumpur. Keterangan itu bagi membantu siasatan berhubung ucapannya ketika berkempen pada PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Joram baru-baru ini. Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pagoh dilihat masuk ke dalam bangunan itu pada jam 10.28 pagi dengan menaiki kenderaan Velfire. Kurang sejam kemudian, bekas Perdana Menteri itu ketika ditanya berhubung proses merakamkan keterangan hari ini, hanya mengangkat tanda bagus dan mengangguk sebelum beredar. Sementara itu, Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein berkata pihaknya akan melengkapkan siasatan berhubung dakwaan ucapan fatwa haram dikaitkan dengan Muhyiddin semasa kempen PRK berkenaan. Dalam pada itu, utusan Malaysia melaporkan polis sekali lagi akan merakam percakapan Muhyiddin berhubung kenyataan berbau 3A iaitu agama, bangsa dan raja berkaitan orang Melayu akan hilang kuasa ketika kempen PRK itu pada Khamis ini. Memetik Razaruddin, portal itu melaporkan kenyataan Muhyiddin akan dirakamkan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman. Pada 3 September lalu, Muhyiddin didakwa mengeluarkan kenyataan berbau perkauman dalam ceramah semasa kempen PN Dun Simpang Jeram. Dalam perkembangan lain, Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memulakan hari pertama sebagai pembangkang dengan mengkritik kerajaan sebagai hipokrit selepas isu Ahmad Zahid Hamidi tidak dapat dibangkitkan. Syed Saddiq juga mendakwa keadaan tersebut berbeza ketika Ahli Parlimen Kerajaan berada di blok pembangkang sebelum ini yang telah membangkitkan isu 1MDB pada 2015. 36.6 mengatakan seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. Kita tidak menujukan kritikan ke atas seorang ahli, tetapi ke atas kerajaan secara keseluruhan. Kerana realitinya, ini adalah pembohongan terbesar peringkat nasional. Sebelum kata nak lawan rasuah, takkan gugurkan kes, akan penjarakan kleptokrat. Hari ini membebaskan mereka. Tangan kiri lawan. Yang Berhormat, get to the point, direct to the point. Saya tidak mahu buang masa dah. Itu ya, pasal itu poin saya, Datuk Speaker. Yang Berhormat, ini dengar saya bercakap dulu. Ya. Isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak sebelah kiri rata-rata 99% berpusing benda yang sama. 30 saat saja. Sebab tu saya perlu betulkan. Kalau kita di dalam dewan ini dibisukan mulut tidak boleh mengkritik kerajaan tanpa sangka jahat, bagaimana kita ingin bicarakan soal rakyat? Walhal pada tahun 2015, Speaker, 70 ahli parlimen di dalam dewan ini sendiri di blok pembangkang yang ingin bicarakan soal keputusan hakim di mahkamah. Sebelum itu, keputusan 1MDB, serangan ke atas peguam negara, semua boleh mereka bangkitkan. Kini bila berada di kedudukan kerajaan, hipokrit. Terima kasih. Dalam pada itu, sidang khas Parlimen pagi ini kecoh lagi apabila beberapa ahli Parlimen PN mempersoal tindakan Speaker Johari Abdul yang menolak usul tergempar di bawah ahli Parlimen Machang semalam. Ahli Parlimen Kota Baru Taqiyuddin Hassan bangkit selepas diberi ruang oleh timbalan Speaker menyebabkan aturan asal mesyuarat tertangguh sehingga setengah jam. Soalan saya sekarang ni, semua orang bercakap mengenai DNA ini. Tapi ada juga orang bertanya, dalam keadaan begini, di manakah suara-suara yang selalunya membela keadilan seperti bekas ahli parlimen Iskandar Puteri, Lim Kit Siang, di mana YB Bagan, di mana YB Damansara, di mana mereka-mereka yang lain sebelum ini yang membincangkan mengenai keadilan kepada rakyat. Sekarang ini isu DNA senyap sepi, tidak ada suara. Yang Berhormat Kota Baru, Yang Berhormat Kota Baru, saya nak tanya Yang Berhormat Kota Baru sikit. Adakah Yang Berhormat Kota Baru bersetuju reformasi sudah mati? Terima kasih. Reform mati. Dari sini saya petik
Saya petik ya, apabila berkaitan dengan kerjasama dengan UMNO, Pandan ada di sini. Penyokong PKR ni Pandan kata, bukan saya kata. Penyokong PKR serta Pakatan Harapan dan pengundi tidak perlu berasa bimbang kerana saya tidak akan menerima rundingan ini dan berdiam diri. Jika ia berlaku, saya akan menjadi orang pertama yang bersuara. Jika berlaku suara-suara dengan UMNO. Saudara-saudari, ini hakikat. Di mana maruah PKR? Di mana maruah DAP yang kononnya memperjuangkan keadilan? Persembang kencang boleh persembang. Bila berhadapan dengan keadilan, mereka senyap sesenyap-senyapnya. Terima kasih. Tidak lama selepas itu, beberapa ahli Parlimen Blok Kerajaan turut bangkit mencelah mempersoal di mana menantu pengerusi PN Muhyiddin Yassin yang kini menjadi buruan pihak berkuasa. Minta laluan boleh? Lalu boleh bagi laluan Kota Melaka. Apa ni Tuan Ketua? Kota Melaka. Bagi laluan pada kerajaan. Saya minta laluan daripada Rarut. Ada perkara boleh bagi laluan. Kami kena tanya. Lalu boleh bagi laluan. 6 minit. Boleh bagi laluan pada... Mana anak menantu Pago? Dia sebut saya nak sambung. Mana anak menantu Pago? Kita nak tanya. Saya sambung sekejap. Mana? Yang berhormat. Ini floor Larut. Ya. Saya nak sambung. Boleh tahu mana anak menantu Pago? Nak sembang pasal maruah. Mana pergi ni anak menantu Pago? Nak sembang pasal maruah. Mana Pago punya maruah? Mereka boleh jawab. Lalu di mana ni pergi? Mereka boleh jawab bila diberi 10 minit nanti. Saya nak tanya mana pergi ni anak menantu? Sebentar beluran beri peraturan. Larut bagi laluan pada Seri Gading. Tekan. 36.9 dia bercakap di mana anak menantu Pago. Yang itu bercanggah dengan peraturan 36.9. Dalam apa-apa perbahasan tidak boleh disebut kelakuan atau sifat mana-mana ahli parlimen. You are out of order, Yang Berhormat. Koyak, DAP koyak. Datuk Speaker. Isu begini tadi pembangkang cerita kita tentang kita ada alasan tetapi rasuah. isu ini tidak Jadi boleh saya nak tanya. dibawa dalam parlimen. Kononnya SPL tidak melakukan betul. Jadi saya nak tanya, mana perginya anak menantu Pago? Itu saja. Laluan pada saya. Sampai Interpol nak cari anak menantu Pago. Yang berhormat, bagi saya selesai peraturan yang dibangkitkan. Johari hari ini tampil menjelaskan mengenai janjinya kepada ahli Parlimen Pembangkang yang didakwa dimungkiri semalam. Menjelaskan perkara itu, Johari berkata dia menolak usul tergempar tersebut berdasarkan peraturan mesyuarat. Saya tolak usul yang dikemukakan sebab ada presiden. Presidennya ialah pada tahun 23 Julai 2021, Speaker Datuk Azhar Azizan bin Harun telah menolak dua usul yang dikemukakan oleh yang pertama Berwas, yang kedua Port Isen untuk membincangkan isu-isu tertentu 18.1 semasa itu isu proklamasi darurat. Tetapi Speaker Azhar, saya berpandukan kepada dia, Presiden, mengatakan bahawa dia tidak boleh membenarkan kerana peraturan mesyuarat 11.3 termaktub dengan jelas bahawa yang menentukan ialah Perdana Menteri. Jadi saya mengambil Presiden itu mengatakan ini ialah sidang khas. Sidang khas itu 11.3, maka yang menentukan ialah Perdana Menteri. Saya kata selepas Perdana Menteri membahaskan. Maksud selepas, saya tak kata semalam, saya tak kata hari ini. Selepas ini maknanya you have 6 days. You have 6 days. Hari ini, besok, lusa, tulat. You can say out. Anda boleh bercakap lah. Saya tidak akan stop. Saya tidak akan hentikan apabila isu ini dibangkitkan. Itu maksud saya. Maknanya, arau boleh bangun, macang boleh bangun, cakaplah. Saya sebagai speaker dan kalau saya preside, isu itu saya tak hentikan sebab saya nak beri ruang, saudara cakap. Terpulanglah. Itu maksud saya. Jangan push saya. Karena kenapa tidak hari ini? Kita ada 6 hari. Why must do yesterday? Hari ini pun boleh, besok pun boleh. Go ahead. Dalam perkembangan lain, Dewan Rakyat menjadi kecoh apabila Ahli Parlimen Hulu Langat, Sani Hamzan dan Ahli Parlimen Arau, Syahidan Kasim berbalas panggilan gila pada sesi perbahasan. Ulangan, dah. Cukup lah. Ini masalah ulangan bangkit. Masalah cukup lah. Minta dekat dia pasti mas.
Dia bagi laluan. Dia tak bagi laluan. Dia bagi laluan tadi speaker. Point order mana? Baca. Baca. 36 tanggaan jahat. Mana Dia point kata order? arau. Saya tak kata apa dekat dia. Tak ada, saya tak dengar. Dia kata gilo. Gilo kat siapa tak tahu. Dah. Dia kata arau. Dia kena tarik balik. Dia kata arau gila. Dah, saya duduk. Saya duduk around the place. Okey, silakan. Tan Sri Dipertua, sebab Jadi, itulah. Perkataan gila dibenarkan. Ulu Langat gilo. Berita seterusnya, Sultan Selangor mengingatkan semua terutama pemimpin politik agar berhenti mengeluarkan fatwa secara tidak bertanggungjawab demi memelihara perpaduan rakyat negara ini. Sultan Sharafuddin Idris Shah menganggap isu berkaitan pengeluaran fatwa secara berleluasa oleh sebahagian pemimpin politik baru-baru sebagai trend yang amat berbahaya. Sultan Sharafuddin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam bertitah fatwa hanya boleh dikeluarkan oleh jawatan kuasa fatwa negeri atau mufti setelah mendapat perkenan dari raja bagi setiap negeri. Titah baginda, sekiranya fatwa dibenarkan untuk dikeluarkan oleh orang politik, ia pasti akan mencetuskan perbalahan, perpecahan, keganasan di dalam masyarakat yang akhirnya meranapkan tamadun sesuatu bangsa. Baginda turut bertitah semua pemimpin politik khususnya yang senior dan veteran supaya mengelak daripada memecah belahkan rakyat di negara ini. Sebaliknya, titah baginda lagi, mereka harus mengambil pendekatan bagi menanam dan memupuk semangat perpaduan yang erat dalam kalangan semua kaum yang berlainan agama demi menjamin kesejahteraan negara. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, PIN Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.